Kalau kita lihat statistik terkini yang diumumkan pada Konvensyen Orang Asli Kebangsaan pada tahun 2019, seramai 1090 pelajar orang asli yang sedang menuntut di Institut Pengajian Tinggi Awam dalam pelbagai bidang dan jurusan. Walaupun pada hakikatnya kita perlu akui bahawa jumlah itu agak kecil jika dibandingkan dengan kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Tetapi kita perlu akui bahawa perkembangan dari sudut pendidikan itu kelihatan positif dan ianya jelas memberi isyarat bahawa masyarakat orang asal ataupun orang asli ini sudah sedar dan perkembangan pendidikan mereka semakin baik. Saya fikir di samping kita memperkenalkan dasar plan ekonomi negara yang pastinya tidak meminggirkan mereka, pembangunan ekonomi masyarakat ini cukup penting dan dianya tambah-tambah lagi ataupun terutamanya apabila kita berbicara soal ekopelancongan ataupun agropelancongan, keperluan untuk mewujudkan program-program melalui penyediaan peluang pekerjaan yang secara langsung pada saya akan menambah pendapatan. Sebagai contoh dari sudut pembuatan kraftangan, pengeluaran produk hiliran yang berasaskan hutan dan serta menggalakkan masyarakat orang asli terutamanya golongan belia untuk menceburi bidang keusahawanan. Saya ingin memetik apa yang disebut oleh Philip Aston ketika ucapannya yang terbaru terhadap kadar garis kemiskinan di negara kita. Beliau menyebut bahawa pentingnya pembentukan polisi oleh pihak kerajaan untuk membangunkan bumi putera yang perlu diseimbangkan dengan kepentingan orang asli di negara ini. Jika saya boleh bawakan para panel dan puan moderator, jika kita lihat di Cameron Highland misalnya, perkhidmatan orang asli diminta untuk membantu pendakian ke Gunung Berincang. Sering mereka juga diminta untuk menjejak pelancong yang hilang di kawasan berkenaan. Seterusnya kita boleh lihat di Taman Negara misalnya. Perkhidmatan masyarakat orang asli juga sebagai pemandu pelancong sentiasa diminta ketika mendaki Gunung Tahan. Melihat kepada kemampuan dan peluang yang ada dalam industri pelancongan serta potensi yang membabitkan masyarakat orang asli, tindakan selanjutnya yang perlu difikirkan dan perlu diambil berat oleh pihak kerajaan secara khususnya ialah antaranya ialah kita perlu kenal pasti lokasi yang sesuai untuk dibangunkan sebagai destinasi pelancongan untuk orang asli. Kita boleh berikan mereka sesi latihan dalam bidang pelancongan, baik sama ada dari aspek komunikasi dan yang paling penting mewujudkan satu badan khas atau badan bertanggungjawab untuk membangunkan masyarakat ini. Secara tidak langsung pada saya, kita dapat mempelbagaikan produk pelancongan di Malaysia dan ianya turut menjadi daya tarikan yang penting dalam industri pelancongan di dunia. Kita perlu sedar bahawa Malaysia sebenarnya seperti negara-negara seperti Australia, Kanada dan Amerika Syarikat yang turut mempunyai masyarakat primitif. Untuk yang terakhir, saya fikir kesimpulannya ialah polisi serta dasar yang diperkenalkan sama ada dari aspek pendidikan, ekonomi, kesihatan dan lain-lain perlu diwujudkan tanpa meminggirkan hak dan kebajikan orang asli yang mempunyai peranan dan kepakaran bagi membangunkan negara ini. Tapi dengan syaratnya peluang dan ruang harus diberi.